rakan-rakan daripada UMNO, daripada Pakatan Harapan, ahli-ahli UMNO yang bersama-sama dengan kita, yang sedang memikir nak bersama dan insya-Allah akan mengundi kita dalam perikatan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan sekalian, manusia ialah makhluk yang dilebihkan oleh Allah dengan ilmu. Bila Allah Subhanahu wa taala melantik manusia sebagai khalifah, kelebihan yang ada pada manusia ialah ilmu. Ya. Dan Allah tidak lantik malaikat sebagai khalifah di muka bumi. Ya, walaupun malaikat ingin mengetahui kenapa Allah lantik manusia. Allah Subhanahu wa taala bila menjelaskan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, sesungguhnya Allah taala akan menjadikan manusia sebagai khalifah. Malaikat bertanya pada Allah, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yusfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Apakah kamu nak lantik manusia di muka bumi sebagai khalifah, sedangkan manusia ini suka berkelahi, suka berbalah, suka menumpahkan darah, suka melakukan kerosakan di muka bumi. Di waktu yang sama, ya Allah, kami para malaikat sentiasa bertasbih memujimu, mensucikanmu. Banding dua tu, manusia sifatnya berkelahi, berbalah, bermusuh, merosakkan dan menumpahkan darah. Di waktu yang sama, malaikat bertasbih memuji Allah. Siapa yang layak jadi khalifah? Akal akan kata malaikat banding manusia. Tapi Allah Ta'ala dijawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu perkara yang kamu, hai malaikat, tak tahu. Selepas ayat tu, datang satu ayat. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ أَعْرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. Ayat tu panjang. Allah Ta'ala mengajar ilmu pada Adam AS. Nama-nama benda sesuatu. Ya. Kemudian, bila ditanya kepada malaikat, malaikat hanya boleh menyebut apa nama. Ditanya pada Adam, Adam banyak perkara yang diketahui dengan ilmu yang diajar oleh Allah kepadanya. Apa kata malaikat? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci engkau ya Allah. Sesungguhnya kami tak ada ilmu melainkan apa yang kau ajar pada kami. Maka yang mengangkat martabat manusia ialah ilmu. Sebab itu makhluk yang pertama Allah cipta ialah kalam. Bukan arash, bukan syurga, bukan neraka. Ya. Makhluk pertama Allah cipta ialah kalam. Ya. Dan ayat pertama turun ialah ayat Iqra. Baca. Padahal Nabi Ummi. Nabi tak erti baca. Jibril tahu Nabi Muhammad tak erti membaca. Ya. Jibril tahu. Allah pun tahu. Kalau Allah dah tahu Nabi Muhammad tak erti baca, kenapa dia suruh baca? Ya. Iqra, baca. Nabi kata, ma'an Nabi qari, aku tak erti baca. Jibril peluk. Baca. Tak erti baca. Nabi kata, aku tak erti baca. Peluk lagi. Baca. Tak erti. Peluk lagi. Saya nak ingatkan cikgu masuk kelas, bila suruh anak murid baca, kalau anak berkata tak erti, jangan peluk tau. Ya. Ya. Ulama-ulama termasuk Syekh Sa'id Ramad Al-Buti dalam Fiqh Sirah. Nak sebut bagaimana yang Nabi rasa tu bukan mimpi, bukan angan-angan. Yang betul-betul. Lalu dibahas oleh para ulama, habis yang Allah suruh baca ni, baca apa dia? Kalau baca, bagilah kertas. Bagilah bahan, bacaan. Tapi Allah tahu Nabi tak baca. Maknanya yang baca ni bukan baca yang bertulis. Membaca ni ada dua. Ayatullah al-makru'ah wa ayatullah al-manzurah. Kita baca sesuatu yang bertulis. Macam kita baca depan ni. Harpan. Harpan. Ya. Tapi tengah tu baca A. Harapan.
Ada harapan ke? Tak ada harapan. Ya. Mungkin ada harapan, harap-harap, ada harap. Kita baca yang tak bertulis. Ya. Lagi banyak daripada yang kita baca bertulis. Sikit yang kita baca bertulis. Ya. Tuan-tuan pergi jumpa. Tadi saya masuk jumpa kawan-kawan daripada UMNO. Bilik gerakan UMNO saya masuk. Ya, salam. Ya. Okey semua. Okey dia kata. Macam. Okey. Ya. Macam mana kali ni? PN. Itu yang duduk dalam bilik gerakan PN. Ya. Ya. Sebenarnya, reaksi ni, kalau tuan-tuan tengok dalam Facebook sekarang, ada berpuluh secara langsung ceramah sempena pilihan raya pada kali ini. Di Selangor saja banyak. Di Selangor, di Kedah, di Negeri Sembilan, di Pulau Pinang. Kalau kita buka live ceramah pada malam ni, tuan-tuan cuba tengok. Perbandingan kehadiran orang yang follow, orang yang ikut ceramah di antara ceramah Barisan Nasional, PH, bersama dengan, bandingkan dengan ceramah kita. Sebab tu apa disebut oleh rakan-rakan tadi, sekarang ni gelombang yang besar, yang tak boleh dihalang dah. Ya. Di mana-mana tuan-tuan sekalian. Ada orang kata Pulau Pinang payah nak ambil alih. Saya turun Pulau Pinang. Saya beri jaminan insya-Allah Pulau Pinang macam negeri lain. Insya-Allah akan kita tawan, akan kita menangi dalam pilihan nanti. Tidak mustahil. Tidak ada mustahil. Kadang-kadang kerana bilangan kita sikit, orang Melayu tak ramai, ada 15 kursi, macam mana kita nak menang? Allah beri jaminan. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berbanyak kumpulan yang kecil akan berjaya mengalahkan kumpulan yang besar dengan izin Allah. Waktu mana Islam datang, mana-mana negara dunia mereka minta pertolongan supaya Islam datang untuk menyelamatkan masyarakat yang korup, yang rasuah, yang zalim, yang menindas. Sebagai contoh zaman pemerintahan Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar berjaya menakluki Mesir. Majoriti rakyat Mesir bukan Islam. Kristian Qibti. Mereka tulis surat minta datang bantu kami. Halang pemimpin yang zalim di kalangan kami. Mari tolong kami. Tuan-tuan sekalian, bila Amr bin As jadi gubernur di Mesir, ya, majoriti rakyat Mesir bukan Islam. Yang mentadbir orang Islam yang minoriti. Serangan Romawi makin kuat. Masalah dalam negara makin serius. Menyebabkan Amr bin As bimbang keselamatan orang bukan Islam. Sebab orang Islam minoriti nak jaga majoriti ni. Ya. Macam mana? Bila kita mengambil jizyah daripada orang bukan Islam, wajib bagi Islam mempertahankan nyawa dia, harta dia, maruah dia, diri dia. Tanggungjawab kerajaan. Sedangkan kerajaan minoriti. Amr bin As tulis surat. 2 pucuk surat kepada Umar Al-Khattab di Madinah. Pertama, macam mana nak buat serangan Romawi makin kuat. Aku bimbang. Sebagai pemimpin, aku tak boleh nak jaga kebajikan orang bukan Islam. Sebab dia ramai. Sedangkan pegawai kita tak ramai. Surat kedua, Amr bin As mengadu tentang Sungai Nil. Masuk bulan 7, dia surut air. Ya, dia surut sampai banyak tanaman yang mati. Zaman jahiliah, mereka campak budak perempuan, gadis-gadis ke dalam Sungai Nil. Ya, berpuluh tahun, beratus tahun. Itulah tradisinya. Masuk bulan 7, mereka campak wanita yang lawa, yang belum kahwin, yang cantik, dicampak ke dalam Sungai Nil. Ya. Sungai Nil tak mahu perempuan yang tua-tua. Ya. Dia nak, kalau jantan, lagi teruk. Ya. Nak macam nak buat? Tulis surat pada Umar Al-Khattab. Ya. Lalu Umar jawab surat tu. Wahai Amr bin As,
Sekiranya kamu dah tak boleh jamin kebajikan non-Muslim dan negara kamu, kerana Islam minoriti, rakyat majoriti bukan Islam, serangan Rom makin kuat, aku minta kamu pulang balik duit yang kamu ambil kepada non-Muslim. Pulang balik. Kita ambil duit ini untuk jamin nyawa dia, harta dia, maruah dia, diri dia. Itu jaminan. Tanggungjawab kerajaan. Kalau tak boleh, pulang balik duit itu. Lalu Amr bin As memanggil ketua-ketua kaum yang bukan Islam. Kata Amr, tuan-tuan tahu, kita minoriti. Tuan-tuan bukan Islam, majoriti rakyat Mesir. Kita sama-sama rakyat Mesir. Serangan tentera musuh makin kuat. Aku sebagai pemimpin, sebagai gubernur, aku bimbang aku tak boleh nak jaga kebajikan kamu. Amirul Mukminin Umar Al-Khattab mengarahkan aku pulang balik duit jizyah yang aku ambil pada kamu. Pulang balik. Sebab duit ni jaminan keselamatan nyawa harta benda. Lalu Amru kata, saya akan pulang balik duit tuan-tuan sekalian. Apa kata pembesar agama lain? Di kalangan non-Muslim, Kristian Kibti. Dia kata, wahai Amru, kami tak akan terima duit. Kami tak akan ambil balik duit jizyah kami. Tapi kami beri jaminan kepada kamu. Mari kita sama-sama jaga Mesir daripada serangan pihak luar. Padahal dia ni Kristian Kibti. Yang menyerang juga Kristian. Dia lebih rasa selamat di bawah naungan Islam. Pasal apa? Pemimpin yang adil. Yang tidak zalim. Yang tidak anyaya. Saya beritahu rakan-rakan saya yang bukan Islam. Dasar PAH ni ialah Islam. Panduan kita Quran hadis. Saya wajib berlaku adil kepada yang bukan Islam. Bukan sebab saya ni Melayu. Bukan sebab saya nak undi kamu. Tapi kerana Allah Ta'ala mewajibkan saya berlaku adil kepada kamu. Kalau saya tidak berlaku adil, Allah akan hukum saya. Bukan kamu yang hukum saya. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Jangan kerana kebencian kamu pada satu kaum, kamu tidak adil kepada kaum tersebut. Berlaku adillah, kerana adil itu hampir dengan takwa. Nabi beri amaran pada pemimpin Islam. Man azani zimmiyan faqad azani. Siapa-siapa menyakiti hati yang bukan Islam, yang baik di orang Islam, sama menyakiti Nabi SAW. Islam mengajar kita untuk hormat hak beragama. Islam jamin orang bukan Islam bebas menganut agama masing-masing. Tidak diganggu rumah ibadah. Tuan-tuan pergilah ke Mesir. Masih ada gereja Kristian Kibti di Mesir. 1000 tahun tidak diruntuh. Tuan-tuan pergi ke Madinah. Perkampungan Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nadir. Di utara Madinah. Hari ini. Tuan-tuan akan dapati masih ada tanah-tanah, rumah-rumah milik Yahudi. Tidak dirobohkan. Tuan-tuan pergi negara kita sendiri pun. Pergi ke Kelantan. Patung Buddha, penganut agama Buddha, penganut agama Hindu, tidak diganggu, tidak sentuh. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala meletakkan hak beragama, kita tak boleh paksa. La ikraha fid din. Tidak boleh memaksa orang untuk menganut Islam. Kalau paksa, dia jadi munafik, tak sah. Tak sah Islam dia. Ini keadilan Islam. Sebab itu bila kita memerintah, kita berpandu pada Quran. Jangan bimbang. Gelombang hijau tidak akan mengganggu perpaduan negara. Gelombang hijau tidak akan menyusahkan yang bukan Islam. Dan gelombang hijau tidak akan menyebabkan negara tidak berlaku keadilan pada rakyat. Ini jaminan Allah, bukan jaminan PAS. Kita hanya melaksanakan apa yang Allah pandu pada kita. Wa anna haza sirati mustaqiman fattabi'uh. Ini jalanku. Ikut jalan ni, kata Allah. Sebab itu, kita, walaupun saya orang Melayu, saya sayang bangsa Melayu. Orang Cina akan sayang bangsa dia. Orang India akan sayang bangsa dia. Salah ke sayang bangsa? Tak salah. Nabi pun sebut, Anal Arab uhibbul Arab.
Aku ni orang Arab, aku sayang bangsa Arab. Tetapi Nabi tidak pernah jadikan bangsa sebagai medan meletakkan kemuliaan pada bangsa. Sebab itu, tukang azan Nabi, Bilal bin Rabah Al-Habsyi. Siapa sahabat Nabi? Syuhaib Ar-Rumi, orang Rom. Siapa sahabat Nabi? Salmanul Farisi, orang Parsi, orang Iran, bukan Arab. Sebab tu negara Islam pertama Madinah ialah negara masyarakat majmuk. Bukan Malaysia je majmuk. Negara pertama ialah masyarakat majmuk. Di Madinah masa tu agama pelbagai ada. Ada Kristian, ya, ada Yahudi, ya, ada golongan musyrikin, ya, ada golongan Majusi. Ya, bangsa pula berbagai-bagai, bukan Arab semua. Sebab itu Islam dia subur di kawasan negara yang berbagai-bagai bangsa, berbagai-bagai agama. Islam subur. Sebab itu tamaduk Islam bukan hanya di negara Arab. Berpindah sampai ke Spanyol, pusat tamaduk Islam. Ya, di Spanyol, bahkan negara-negara yang lain, sampai ke Afrika, menunjukkan kepada kita Islam satu ajaran yang tidak boleh diletakkan atau dianggap sebagai agama yang ekstremis, yang melampau dan sebagainya. Bahkan jaminan inilah yang menyebabkan rakyat rasa berharga. Yang kedua, Almarhum Tun Guni Aziz pesan pada saya, dalam mana-mana ceramah kena ada 3 elemen. Pertama, beri ilmu kepada pendengar. Sekurang-kurangnya pendengar dapat ilmu. Yang kedua, beritahu isu semasa yang sedang berlaku. Yang ketiga, berilah bekalan supaya mereka balik nanti ada bekalan yang mereka boleh bawa balik untuk mereka beramal. Saya nak sebut yang kedua. Yang kedua, kita malam ni kempen pilihan raya. Kempen ni tahu dah matlamat suruh undi calon Perikatan Nasional. Confirm saya tak akan suruh tuan-tuan undi UMNO. Ya. Ya. Tapi kita tidak memusuhi ahli-ahli UMNO. Ya. Ahli UMNO dia tahu. Sebahagian mereka sedar kekuatan UMNO makin merosot, makin merosot, makin merosot. Ibarat kita duduk atas kapal, kapal tu bocor sana sini, dah nak tenggelam dah, makin mendap, makin mendap, makin mendap. Tunggu apa lagi? Kalau kita tunggu, tenggelam dengan kapal-kapal tu. Ya. Lalu kita tawarkan kepada rakan-rakan kita daripada UMNO. Mari bersama Perikatan Nasional. Mari kita bina masa depan negara. Mari kita susun kekuatan kita. Kita tak boleh berpecah, nanti kita hilang kekuatan. Bila UMNO hilang, Barisan Nasional tumbang pilihan 14. Daripada 14 komponen, tinggal berapa komponen sekarang? 4. 10 lari meninggalkan dia. Ya. Dulu UMNO bertanding berapa kursi Pulau Pinang? UMNO pernah menang 19 kursi di Pulau Pinang. Hari ini UMNO bertanding berapa? 6 kursi. Dia pernah menang 19. Gerakan menang 18 masa tu. Tapi atas persefahaman komponen BN, dia bagi gerakan jadi ketua menteri. Padahal masa tu gerakan 18, BN 19. Ya. Sekarang kita tengok, UMNO hanya tinggal 6 kursi. Kalau dia menang 6 kursi, dia memperkukuhkan DAP di Pulau Pinang. Betul tak? Kemenangan 6 kursi hanya menguatkan DAP. Ya. Betul lah orang kata, pangkah UMNO dapat DAP. Betul. Macam tuan-tuan pergi mancing ke laut, buat balik ikan haruan. Ya. Ikan keli. Rumah kata pergi macam mana? Laut takkan dia ikan haruan. Itulah nisbahnya. Undi Zahid dapat Lengguaeng. Ya. Undi UMNO dapat DAP. Sebab itu saya jumpa rakan-rakan UMNO. Sebahagian semalam saya di Kedah. Ramai yang menyerahkan borang ahli UMNO. Ya. Di Dun Merbapulas. Saya baca borang dia. Apa alasan dia masuk PAS? 90% menyebut hilang keyakinan kepada masa depan UMNO Barisan Nasional. 90% dah hilang keyakinan. Di antara sebab hilang keyakinan, mereka hilang kepercayaan pada Presiden Parti.
Saya kata, kenapa? Dia langgar sumpah, Ustaz. Dia langgar sumpah. Bukan langgar sesumpah. Dia bersumpah atas nama Allah. Wallahi wa billahi wa tallahi. No Anwar, no DAP. Tiba-tiba pakak dengan DAP. Apa rasa kita sebagai ahli UMNO? Apa rasa kita? Pemimpin kita langgar sumpah bohong pada ahli. Ini yang berlaku. Dan ramai juga ahli PKR, kawan-kawan saya jumpa, mereka juga kecewa pasal apa? Sebab mereka tahu waktu pilihan raya mereka tuduh UMNO dengan perompak. Ya. Apa lagi? Penyakau, lanun. Ho ya ho tu tema. Ya, supaya mudah ingat. Tuduh macam-macam. Sampai sekarang minta maaf lah pada menteri sampai hari ini duk sebut. Macam mana negara maju kalau ada perompak, ada penyamun, ada penyakau? Awak pada menteri, kalau ada kes, tangkaplah. Bawa ke mahkamah. Ni tuduh siapa? Pergi mana-mana, oh ada perompak, ada penyamun. Siapa perompak? Siapa penyamun? Cuba tengok sebelah tu. Taklah tuan-tuan, saya bukan apa. Dia Perdana Menteri. Sama juga Menteri Dalam Negeri. Kalau duk serang, duk tuduh, ada bukti bawa. Ya. Sebab kita, ialah pemimpin ni tuan sekalian. Dia watak dia lain. Sebab tu kita tengok sejak zaman Tun Razak dia Perdana Menteri. Ya, pendekatan dia macam mana. Waktu dalam tempoh pilihan raya, dia tak ada pendekatan yang tenang, yang lembut. Sebab dia Perdana Menteri. Ya. Zaman Tun Razak lagi lah. Ya. Naik Tengku Abdul Rahman, naik lepas Tun Razak. Naik Tun Hussein On. Ya. Watak dia tengok. Hatta zaman Tun Mahathir. Mahathir tak ada bertempik-tempik. Ya. Tak ada. Ya. Lepas Tun Mahathir, Pak Allah. Dengan tenang bawa. Walaupun dalam pilihan raya. Sebab dia Perdana Menteri. Dan kabinet dia tak adalah naik lembu. Tak ada. Tak ada lepas bersikap dalam pejabat. Betul tak? Tak tahulah, kok saya tak nampak. Tak ada, tuan-tuan. Menghadapi persaingan dalam pilihan raya, tu biasa. Hujah lawan hujah. Jangan hujah lawan polis. Kita bukan nak balas dengan polis. Kita bukan nak berkelahi dengan agensi penguat kuasa. Ya. Hujah lawan hujah. Jangan hujah lawan report. Lawan siasat. Buka fail siasatan. Saya pun tak tahulah Sanusi dah berapa fail. Ya. Jadi tuan sekalian, rakyat menilai. Ya. Sebab itu bagi kita, pilihan raya ni ialah rakyat diberi input, tuan-tuan fikir, dengar, fikir, buat keputusan. Ya. Nak rasa kepimpinan, Barisan Nasional merintah, tuan-tuan rasa lama dah. Banyak tahun dia merintah. Nak merasai kepimpinan PH, tuan-tuan pun dah rasa bagaimana PH memerintah. Yang belum rakyat rasa betul-betul di peringkat negeri ni, Perikatan Nasional mentadbir merintah. Rakyat belum tahu. Ya. Rakyat Kelantan dah rasa macam mana PAS merintah Kelantan sejak tahun 90. Serangan bertali arus, tak berhenti-henti. Mari pilihan raya, rakyat kekalkan PAS di Kelantan. Oh, Kelantan tak ada air. Rakyat kekal pilih. Pasal apa? Sebab rakyat tahu ni bohong. Ni penipuan. Orang luar yang tak ada maklumat, dia termakan hasutan penipuan. Tapi orang tempatan, dia tahu. Tuan-tuan pergi ke Kelantan, pembangunan pesat membangun hotel-hotel tinggi-tinggi, pasar raya besar-besar, takkan tak ada air. Beranak tiap-tiap hari, takkan tak mandi hada besar. Geram juga aku. Ya. Sebab saya menteri air dulu, tuan-tuan. Ya. Di Pulau Pinang, saya jumpa dengan ketua menteri 2-3 kali. Saya kata, you bayarlah sikit ke Kedah. Ya. Kedah ini korbankan kawasan hutan dia. Tak tebang balak. Supaya air dapat kita alirkan untuk bekal ke Perlis dan bekalkan Pulau Pinang. Ya. Jiwa manusia. Takkan tak boleh bayar sedikit sagu hati pada Kedah yang jaga hutan. Ya. Di kawasan Ulu
Sungai Muda, Ulu Muda. Beribu hektar, tuan-tuan. Oh, dia kata kami ambil sungai air dalam negeri kami. Betul lah. Ya. Tapi survival, rakan, muafakat. Kita negeri-negeri ni bukan nak bergaduh antara negeri-negeri. Tapi saling kuat menguat satu sama lain. Ya. Jadi tuan-tuan sekalian, sebab itu kali ini Allah Ta'ala bagi peluang pada tuan-tuan di sini. Ya. Di Pulau Pinang, ya, di Kedah, di nan-nan negeri ni, peluang untuk kita buat pilihan. Kalau baru ni, pilihan raya ke-15, kita menyaksikan gelombang besar yang melanda dengan perubahan-perubahan besar. Kali ni insya-Allah, terus terang saya nak beritahu tuan-tuan, saya ni round semua negeri. Saya bagi 2 hari, Negeri Sembilan saya bagi 2 hari, kemudian ini round kedua. Ya. Besok di Pulau Pinang sekejap, malam besok di Gua Musang. Ya. Lusa di Kelantan 2 hari. Kemudian lepas tu Terengganu 2 hari. Habis Terengganu balik Selangor 2 hari. Turun Negeri Sembilan 2 hari sampai pilihan raya. Ya. Kebetulan hari ni ulang tahun perkahwinan saya dengan isteri yang seorang tu. Ya. Saya telefon isteri saya, selamat ulang tahun perkahwinan jarak jauh. Ya. Tak apa tuan-tuan. Yang penting bila kita tengok gelombang kebangkitan rakyat sekarang. Sebab pilihan raya bukan nak berbalah, bukan nak musuh, bukan nak berkelahi. Nak pilih pemimpin. Ya. Mari dengar. Kemudian kita fikir, kita buat keputusan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, penyesalan manusia di pada mahsyar di akhirat. Apa kata dia? Wa qalu law kunna nasma'u aw naqil ma kunna fi ashabis sa'id. Kalau atas dunia dulu aku mari mendengar, kemudian aku fikir, tentu aku tidak dihumban ke neraka sa'id pada hari ini. Kenapa mereka dihumban neraka? 2 sebab. Pertama, tak nak dengar. Tak nak dengar. Tuan-tuan baca surah Nuh, cerita Nabi Muhammad, cerita para sahabat. Ya. Sampai Nabi Nuh kata apa dia? Ya. Bila Nabi Nuh pergi dekat dia, ja'alu asabi'ahum fi azanihim wastaghsaw siyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Mereka tutup dengan jari, tak nak dengar suara Nabi Nuh. Nabi Muhammad pergi, mereka tak nak dengar. Hari ini media sosial sampai ke rumah masing-masing. Dulu televisyen, ya, payah kita nak menang pembangkang. Kalau tuan-tuan ingat lagi waktu PAH bergabung dengan Semangat 46 Tengku Razil Hamzah. Gelombang rakyat dah berlaku. 2-3 hari sebelum pilihan raya, keluar gambar Tengku Razali pakai tenggolok. Habis kalah tu. Tak sempat nak jawab. Dulu. Hari ini, terima kasih anak muda. Ya, yang kreatif, buat TikTok. Ya. Ucap hari ini, mereka ulang balik. Dulu kata macam ni. Sekarang semua orang tak boleh tipu. Maklumat di hujung jari. Ya. InsyaAllah. Jangan lupa. 12 hari bulan. Pastikan undi kita kepada Perikatan. InsyaAllah. Akhir sekali. Akhir ni bekalan. Ya. Bekalan yang tuan-tuan boleh bawa balik. Ya. Yang pertama, jangan jauh diri dengan Allah. Ingat, kita bukan hidup menukar langit atas dunia. Jawatan ni amanah. Bukan benda nak bangga. Ya. Maka kan itu, jangan jauh hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Jangan tinggal semayang. Jangan durhaka pada Allah. Jangan lakukan dosa-dosa besar. Apa yang pernah kita buat dulu, Allah tutup rahsia sampai sekarang. Bertaubat pada Allah. Nasib baik Allah tak mati waktu tengah tinggal semayang dulu. Nasib baik Allah tak mati kita waktu tengah baris beli nombor ekor dulu. Takkan tak ingat? Bukan tuan-tuan, ni Afrika tu. Ya. Nasib baik kita ni Allah tak mati waktu kita durhaka pada Allah. Allah beri masa pada kita. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Ta'ala. Ya. Maka jaga hubungan dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, kami boleh ceramah je. Boleh beritahu, boleh hujah. Tapi yang menggerakkan hati tuan-tuan Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Kamu tak boleh beri hidayah kepada orang kamu sayang, ya Muhammad. Allah yang beri hidayah. Ya. Yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, kita ni kena ada amalan
yang kita kena istiqamah dengan amalan tu. Ya, kena ada amalan. Ya, terpulang pada tuan-tuan lah. Tapi ada amalan yang tuan-tuan wajib istiqamah. Saya cadangkan 3 perkara. Pertama, jangan tinggal baca Quran setiap hari. Setiap kali kita buka handphone pagi-pagi, jangan tengok Facebook dulu. Jangan tengok WhatsApp dulu. Buka handphone, baca Quran dulu. Sekurang-kurang 1 muka. Barulah nak tengok Facebook. Kenapa? Baca Quran dulu. Tiap-tiap hari, wajib baca. Kena wajibkan diri kita untuk baca Quran. Yang kedua, tiap-tiap hari kena sedekah. Ya, tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak keberkatan rumah tangga, tuan-tuan nak rezeki yang murah, sedekahlah. Jangan tinggal sedekah. Walaupun sikit. Ya, jangan berlalu 1 hari tanpa sedekah. Yang ketiga, jadikan amalan. Wajibkan diri. Selawat ke Nabi sekurang-kurang 100 kali sehari. Jangan tidur kalau belum selawat 100 kali sehari. Ya, disiplinkan diri. Jadikan ini kerja. Apa kerja kita? Selawat 100 kali sehari. Ini pekerjaan. Jadikan kerja wajib. Ya, sebelum tidur, hari ini belum selawat. Selawat dulu 100 kali. Kenapa saya sebut 100 kali? Kerana hadis Nabi. Nabi kata, siapa-siapa yang selawat padaku 100 kali sehari. Pertama, dia tidak akan kena sifat munafik. Yang kedua, dia akan dibangkitkan daripada mahsyar bersama Rasulullah. Yang ketiga, tubuhnya tidak akan disentuh oleh api neraka di hari akhirat. Tuan-tuan, kalau Allah kata, siapa-siapa nak supaya tubuh tak tu neraka berjalan kaki. Daripada Pulau Pinang, Kuala Lumpur. Sanggup, tuan-tuan. Orang akan berjalan kaki. Tapi Allah Ta'ala tak suruh begitu. Allah suruh kita berselawat pada Nabi SAW. 3 amalan ni, tuan-tuan, saya rasa cukuplah sebagai bekalan untuk kita balik, kita beramal. Manakala amalan yang untuk pilihan raya, tidak lain, tidak bukan, ajak anak-anak balik. Pastikan mereka keluar mengundi. Peratus keluar mengundi, kita perlu tingkatkan lebih pada 85%. Kalau kita nak menang, peratus keluar mengundi mesti 85% ke atas. Survey yang dibuat oleh mana-mana pihak, peratusan keluar mengundi rendah menyebabkan BN akan menang. Ya. Johor, kenapa menang? Peratus keluar mengundi rendah. Melaka, kenapa mereka menang? Peratus keluar mengundi rendah. Bila peratus keluar mengundi tingkat, orang muda keluar mengundi, insya-Allah kemenangan akan berpihak pada Perikatan Nasional. Boleh tak? Wallahu alam, semoga Allah Taala merahmati kita bersama. Siru ala barakatillah. Aqul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana hadha jam'an marhuma. Wa tafarruqana ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma aslih dhata bainina. Wa alih baina qulubina. Wahdina subul salam. Wa najjina minal fawahsyi ma zahara minha ma batan. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanatan wa qina azab النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Takbir, takbir, takbir. Perikatan, perikatan, perikatan. Pulau Pinang, piring, piring. Allahu Akbar. Siru ala barakatillah.